Maka dijemput penerima yang pertama, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Penerima yang kedua, Jabatan Mufti Negeri Perlis. Penerima yang kedua, Jabatan Mufti Negeri Perlis. Penerima yang ketiga, Jabatan Kerja Raya Perlis. Ada. Seterusnya penerima yang keempat, Suara Sunnah Channel. Menjunjung kasih tuanku. Tak bagi tahu. Okey, seterusnya ini maklumat terkini. Dijemput Tuan Pengarah untuk mengurniakan cendera kenangan kepada duli tuanku. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang tibalah masanya kita akan menyaksikan program yang menjadi induk persembahan kita pada malam ini, yaitu Forum Makhrajan Ihya Masjid Semarak Dakwah 2019. Bagi meneruskan acara forum pada malam ini, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Fattal Al-Hafiz sebagai moderator, dan insyaAllah seterusnya akan menjemput dua gandingan panel pada malam ini. Forum kita ialah Forum Makhrajan Ihya Masjid Semarak Dakwah 2019. Falyatafaddal masyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan forum pada malam ini, dijemput panel yang pertama Sahibul Samahah Mufti Negeri Perlis, dan panel yang kedua yang bahagia Ustaz Muhammad Salahuddin Datuk Paduka Muhammad. Dipersilakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, menjunjung kasih duli tuanku berangkat ke majlis ini, patut memperkenan duli tuanku untuk memulakan forum ini. Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat Esko Agama Islam Kerajaan Negeri Perlis, yang berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIMS, yang berbahagia Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS, Ketua-Ketua Jabatan, pengurusi jawatan kuasa masjid seluruh negeri Perlis, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini dalam mahrajan Ihya Masjid Semarak Dakwah. Rasa cakap malam ni pun rasa macam letih perkampungan sunnah pun tak habis lagi. Kan? Tapi alhamdulillah tengok malam ni nampak ramai. Alhamdulillah kira ni Datuk Mufti, walaupun Datuk Mufti kira buah habis lelah perkampungan sunnah malam ni, alhamdulillah dapat bersama dengan kita. Tengok ramai, alhamdulillah. Ni macam anggap convention lah, kan, nak sebut convocation, letih tuanku nak bagi sini pula, kan, kita sebut convention lah. Ihya masjid untuk semua pegawai masjid. Kalau luar masjid nak suruh tepuk tangan dah ni, tapi dah dalam masjid tepuk luar masjid sekali lah, kan. Tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang disebut oleh pengacara majlis kita tadi, Ihya Masjid telah dimulakan pada 28 Julai 2016. Sebelum tu dah ada dah zaman Ihya Masjid ni, saya ingat saya mai Perlis 2006 dulu dah ada dah. Zaman Datuk Seri Syahidan dulu selaku Menteri Besar Perlis masa tu. Selepas tu zaman Datuk Seri Dr. Mak Isa Sabu, dan zaman Menteri Besar sekarang pun yang berhormat Datuk Seri Azlaman pun masih diteruskan. Alhamdulillah. Jadi malam ni kira penamat ni. Kalau nak kira, kalau kata masjid lain tu kita pilih masjid lain dah. Tetapi disebabkan Masjid Alwi ni masjid yang terakhir untuk melengkapkan 109. Saya tengok ramai juga tertanya tadi, tuanku Raja Muda buat masuk po 109 tu, kan. Kalau bahasa kampung dia kata, natang apa 109 tu, kan. 109 tu merujuk kepada 97 masjid qaryah, 4 masjid utama. Kan 4 masjid utama ni Masjid Negeri, Masjid Alwi, Masjid Warisan ni. Lepas tu Masjid Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan satu lagi Masjid Al-Husain Kuala Perlis. Campur 4 tu jadi 101. Jadi 8 tu mai ikut mana? Okey, dia musalla Jumaat ataupun surah Jumaat, tapi kalau nak kira tu kita panggil macam masjid jugalah. Kalau masuk dalam tu nak kira boleh tahiyatul masjid lah. Jadi ada Unimi ada 2, ada di IKBN 1, UIT, ada dekat Politeknik Matrikulasi, ada dekat Kem Bukit. Saya sebelum ni sebut Kem Bukit Cauda, rupanya bukan Cauda, rupanya Kauda. Kan, Kem Bukit Kauda. Jadi cukup 101 jadi 109. Ini simbol 109 yang kita kata yang disempurnakan oleh duli yang teramat Tuanku Raja Muda tak sah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk malam ni sebagai pelengkap kepada Ihya Masjid kita, jadi untuk makluman Datuk Mufti kita, saya ni selaku kira macam kepada Ihya Masjid ni lah. Tapi tengok gambar multimedia hak gambar saya banyak sekali. Kita hak urus, kita hak ceramah,
Kan? Dah mula minta mufti, mula-mula mufti okey, lepas tu mufti tak mau. Kan? Bukan mau. Kan? Cuma mufti kat tak dan sebab hak sendiri pun ada, tiba-tiba nak urus jabatan agama pun ada juga. Okey, jadi untuk cerita pengalaman Datuk Mufti selaku yang pertama, bila kami masuk ke masjid-masjid ni, ada masjid kampung, ada masjid pekan, ada masjid bandar. Orang tua kita dulu kata masjid kampung sangat meriah. Saya ingat saya kecil dulu kalau kata buat kenduri kat masjid, masuk bulan Ramadan dengan tarawih, ramai. Dulu kalau masjid pekan, masjid daerah, tak ramai macam sekarang. Kan? Tapi keadaan berbeza. Bila kami pergi 109 masjid ni, hak masjid kampung orang tak apa ada. Hak masjid pekan ramai dan masjid bandar macam Masjid Alwi ni kita boleh tengok alhamdulillah kemeriahan dia. Masjid negeri alhamdulillah ramai. Kan, jadi masjid-masjid utama ni ramai jemaah. Jadi nak tanyalah apa komen Datuk Mufti berkaitan dengan kita kata bila masjid kampung yang dianggap kerosakan mungkin lebih kurang daripada masjid bandar ni. Masjid bandar macam-macam ada. Tetapi kesedaran orang bandar ni, mungkin dulu sebab nama Islam Hadari tu, zaman Pak Lah tu mungkin kita kata Hadari ni masyarakat pekan. Kan? Jadi apa komen Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke Wahduli yang tamat mulia Tuanku Raja Muda, menjunjung kasih tak kebangkatan Tuanku dan mohon perkenan untuk menjawab soalan Al-Fadhil Juddin selaku Imam Besar. Rakyat boleh ni dia tahu, dia kenal Ustaz Sirajuddin ni, tapi dia tak tahu Ustaz Sirajuddin ni ialah imam besar di negeri Perlis ni. Jadi Tok Imam kalau ada masalah apa, boleh mari kat Tok Imam besar tu. Kalau tak ada mai kat mufti pun mai kat Tok Imam besar. Kan? Dia boleh sembang dulu, kan? Dan tadi dia kata mufti tak pi, tengok padan dengan imam besar kan. Buah dia pun dah banyak sangat, kemas dah kan. Malam tadi saya tak sempat pergi ke TV Hijrah. Saya tak larat dah nak pergi. Saya pun minta maaf lah, kata saya tak pergi lah. Dan live. Saya minta Tok Imam besar pergi, dia tak mahu. Patutnya Imam besar Perlis ni mau pergi masuk TV lah kan. Dan wassalam kepada Ustaz Salahuddin, orang Dewan Bahasa. Kebetulan saya pun ahli lembaga Dewan Bahasa. Hari ini saya cuti, tapi saya buat 3 benda lah. Pagi-pagi Ustaz Najdi main rumah, nak buat rakaman di surau saya. Jadi buat rakaman kutipan zakat fitrah untuk MAIPS tahun ini. Di atas arahan Big Boss Ustaz Nazim. Kan? Jadi bosku. Tengah hari ikut tuanku pergi ke Gok Nangka. Malam mai sini. Tak saat sebelum mai saya duk angkat pasu bunga. Mak saya mari ke mai ke Perlis, dia bawa semua pasu bunga dia. Jadi saya kena panggil orang juga lah angkut. Tadi saya tanya Dr. Azman, pasal apa yang nak main buat kat Masjid Alwi juga? Baru sudah daripada perkampungan Zunah, letih nak main Masjid Alwi juga. Orang duk kata hampa ni tak ada tempat lain nak berhimpun, kan? Jadi tak sat ni dia habang kat saya, ni macam ulang balik ke sarang. Oh, tu dia punya bahasa dia tu. Masjid Alwi ni macam ulang balik ke sarang. Tapi saya tak sat nak berjalan sangatlah, barangkali Dr. Azman ni dia baca hadis. Dalam hadis Nabi kata innal imana, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, innal imana la ya'ziru fil madinati kama ta'zirul hayyatu fi juhriha. Sesungguhnya iman akan berhimpun balik di Madinah macam mana ular berhimpun balik ke sarang dia. Dalam riwayat Muslim Nabi kata bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba.
wala ya'razu fi bainal masjidain kama ta'razu al-hayyatu fi juhriha. Nabi kata iman itu akan mula dalam keadaan asing, ganjil. Islam, bada al-Islam, Islam itu mula dalam keadaan ganjil. Masa awal orang tak apa nak tahu Islam. Orang rasa pelik, apalah Muhammad ni bawa benda pelik-pelik. Wa sayaudu ghariba, mai satu zaman Islam jadi pelik-pelik. La ya'rizu baina masjidain. Nabi kata tapi Islam yang pelik itu dia akan berhimpun antara dua masjid. Masjid apa tu? Masjid Nabi dan Masjidil Haram. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Macam mana ular masuk balik ke dalam sarang dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Barangkali dia masuk tu lah. Kan? Tak apalah. Tadi saya sebut, dengar pengurusi duk sebut makhrajan. Dia bukan makhrajan kot. Ha? Dia nak sebut mahrajan. Kan? Makhrajan ni makhraj. Makhraj ni tempat keluar. Tapi mungkin yang ni nak keluar ni kot. Kan? Mahrajan ni dia apa? Festival. Dia perayaan. Ha. Okey, tak apalah. Apa soalan tadi? Lain orang tanya, lain biulah. Tentang masjid kampung. Ya. Kampung ataupun orang kita dalam bahasa kita ni orang kampung, orang bandar. Arab kata apa? Hadari dengan badui. Kan? Okey. Dalam Al-Quran ada perkataan qura. Kan? Ada perkataan Madinah ada kan? Waja'a min aqsal Madinati. Datang satu orang dari ujung Madinah, kan? Lau amanu ahlul qura walau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jika ahli kampung beriman dan bertakwa. Tapi perkataan qura, perkataan Madinah dalam Al-Quran tidak refleks kepada masyarakat badui dan tidak badui, bandar ataupun tidak bandar. Tapi mungkin perkataan yang dekat ialah perkataan A'rab. Sikitlah cerita. A'rab, ada A'rab. Kan? A'rab maksudnya ialah orang-orang badui, Bedouin. Kita orang darat lah. Orang darat. Quran ni bila kita tengok perkataan Arab ni, orang kampung darat betul ni, nampak macam negatif sikit. Walaupun Quran adil, saya akan sebut, macam negatif sikit. Bukan Quran tak suka dengan badui, tapi sikap dia keras. Orang kata keras tak punca. Allah kata, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Arab lebih dahsyat kufur dan nifaknya. Arab ni badui, dia padang pasir. Dia mari kat Nabi SAW, dia macam betul bendui, ilmu dia tak banyak. Tapi kadang-kadang okey. Kadang-kadang dia mai kat Nabi, senang dia beriman. Dia tanya, wahai Muhammad, siapa cipta langit dan bumi? Nabi kata, Allah. Siapa yang cipta bukit-bukit ni? Allah. Aku tanya engkau dengan nama Tuhan cipta langit bumi bukit-bukit ni, betul ke Allah hantar kau? Nabi kata, Allahumma na'am. Ya. Tak apa. Aku beriman. Mudah. Sahabat kata, kami suka kalau orang-orang badui ni datang. Nabi ni, kalau kawan-kawan, sahabat-sahabat yang di bandar ni, tanya dia, soalan-soalan, kata soalan bodoh. Nabi marah. Nampaklah Nabi marah tu. Nabi bukanlah marah, Nabi maki, berubah muka dia, dia marah. Nabi tak suka soalan bodoh. Tapi kalau badui, okey, dia tanya soalan apa pun tak apa. Dia mari kadang-kadang, dia tanya soalan-soalan yang kita kata soalan bodoh lah. Nabi layan dah. Dia kencing di masjid Nabi tu. Kan? Dia kencing di masjid Nabi.
Nabi SAW, ni dia. Nabi sahabat, faqama an-nas liyaqa'u alai. Manusia bangkit nak pukul dia. Nabi kita da'u, biar dia. Innakum tub'atsuna muyassirina wala mu'assirin. Kamu diutuskan untuk memudahkan, jangan bagi payah. Dia main-main jumpa Nabi. Dia betul. Dia Nabi abang untuk orang kencing-kencing ni. Dia tengok masjid elok macam tu, masjid tak ada kapet zaman Nabi. Dia kencing. Nabi suruh ambil air, tuang dah tu. Sebelum tu dia jumpa Nabi. Dia dengar Nabi dakwah. Dia kata, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatlah aku dan Muhammad. Jangan rahmat siapa-siapa. Kami dua orang saja. Nabi kata, qad hajartal wasi'an. Kau telah menyempitkan benda yang luas. Biarlah Allah rahmat semua, macam kita dua orang saja. Kan? Macam itulah Badui. Tapi kata sahabat, kami kalau Badui kami suka. Dia tanya macam-macam, Nabi jawab soalan dia. Kalau kami tanya, Nabi tak suka soalan bodoh tu. Nabi tu mau, bukan Nabi tak suka soalan. Nabi tak mau orang duduk dalam level yang rendah bila dia sudah sampai pada level yang tinggi. Jadi Badui. Cuma Badui ni, Quran kata, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqah. Dan Arab itu lebih dahsyat kufur dan nifaknya. Lebih patut untuk tidak mengetahui kadar-kadar, batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Pasal apa? Jenis pengetahuan. Mari, Ya Muhammad. Dia pergi. Wahai Muhammad. Dan Quran turun larang. Nabi jawab, Oh sahabat lain tadi, Ya Rasulullah. Nabi, dia kata. Bukan Nabi marah dia panggil itu. Nabi nak ajar kesantunan. Jenis tak tahu santun. Tapi Nabi layak. Ya. Saya pun pernah duduk di Jordan. Jordan dah Badui juga. Dia kalah pilihan raya, satu kaum nak keluar. Nak keluar daripada. Okay, nak faham macam tu juga. Kita nak faham Badui ni, dia ada. Kita nak duduk, dia tak bagi. Tempat dia kosong. Dia kata ada tempat ada orang. Siapa? Kawan dia lagi 20 minit nak main. Bagilah orang lain duduk dulu. Tapi kira tak kira Badui. Badui. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Bedouin kata kami beriman, kata kamu belum beriman lagi. Nabi Allah Taala suruh Nabi beritahu, tapi kata kamu dah Islam, iman belum masuk dalam dada kamu, dalam jantung-jantung kamu. Ini Badui, panjanglah nak cerita Badui ni, 3 jam cerita pasal Badui. Kan? Quran, bagaimana Quran? Tapi Quran walaupun ada juga ayat bagi excuse pada Badui. Wa minal a'rabi man amana billah wal yaumil akhir. Di kalangan orang Arab ada yang beriman dengan Allah dan tak apa. Soalnya bukan Badui, bukan kampung ataupun bukan bandar. Soalnya ialah mentality dan sikap. Tapi apa beza kampung dengan bandar? Kadang-kadang orang fikir kampung dengan bandar ni orang bandar hebat. Mereka lebih kaya. Tak juga. Itu tak. Ramai orang bandar yang tak kaya. Saya ada kawan, kita duduk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur semua ada. Hebat. Tapi kita tanya dia, Kuala Lumpur ada bangunan hang berapa biji? Dia pun tak ada. Dia pun sewa. Tak apalah. Tapi itu bukan ukuran tentang seseorang. Ukurannya ialah ilmu pengetahuan. Apabila seseorang duduk dalam satu masyarakat yang terdedah kepada pengetahuan dan ilmu, dia akan dapat banyak. Quran dan sunnah mau daripada kita menuntut ilmu pengetahuan. Orang, kebetulan orang yang duduk di bandar. Nabi orang bandar, Nabi bukan orang kampung. Kerana Mekah adalah bandar. Kalau orang kata kita macam Nabi orang kampung, salah. Nabi bukan orang kampung. Nabi bukan Badui. Nabi adalah orang bandar. Mekah adalah bandar. Dinisbah pada orang Arab. Sebab tu walaupun pada awal Nabi lahir, memang orang Arab ni tabiat dia hantar anak-anak dia pergi ke kampung-kampung supaya menyusu dengan orang kampung, belajar bahasa yang Arab yang bagus kepada orang-orang Arab yang asal. Tapi soalnya kelebihan orang bandar ialah mereka mempunyai pengetahuan yang lebih pasal mereka bergaul lebih. Bila bergaul lebih, jumpa orang tu, jumpa orang ni, bergaul lebih. Bila bergaul lebih, ilmu lebih, kematangan lebih. Kalau benda itu di-channelkan dengan cara yang betul, mengaji lebih, tahu lebih. Orang tahu, kalau kampung kita ni mazhab Syafi'i. Syafi'i itu orang mana?
tak tahu orang Pahang ke orang dia tak tahu kan. Dia kata Syafi'i, dia kata imam kita lah. Dia orang mana? Imam Syafi'i lah. Dia hidup bila? Zaman Nabi lah. Dia pun tak tahu. Dia ada kata Imam Syafi'i. Masa Imam Syafi'i wafat, Nabi ziarah dia. Dia abangnya tu. Kata. Tu yang pi Mesir kata ada tapak kaki Nabi ziarah Imam Syafi'i tu. Dia kata Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Wah, dalam dia tak tahu. Tapi orang bandar suppose bermaklumat. Cari maklumat, cari perkara, dia tahu lebih pada satu mazhab, lebih pada satu pandangan. Dia lebih terbuka. Sebab bukan kerana bandar tu, kerana pergaulan. Bila pergaulan lebih terbuka, keadaan lebih terbuka, ilmu lebih terbuka, dia mari sikit kepada Islam lebih. Bila dia mari kepada Islam lebih, dia ada kesedaran lebih. Bila ada kesedaran lebih, dia mari ke masjid lebih. Tapi bila duduk di kampung, walaupun kampung tak buat apa, itu jadi masalah lah. Bukan tak ada kuliah, ada, tapi dia tak pergi. Dia dan pegang buah dia tu, buah tu je. Dan ini ada masalah. Bukan salah kampung ataupun bandar. Saya rasa proses yang kita kena buat bukan kampung dan bandar, tetapi memaklumatkan orang kampung. Sekarang ni orang kampung semua ada ni. Semua benda tahu. Sama lihat cerita orang kampung tahu, dengan bandar tahu hampir. Kafe yang tu bersemang di kedai kopi, kan? Tapi hampir sama. Tapi dia kena pengetahuan saja tidak cukup, tapi pengetahuan dengan kesedaran. Bila di bandar ni kemudahan lebih, kita tengok masjid bandar pun lebih, ustaz yang dia panggil pun barangkali berpengetahuan lebih, cerita bahasa yang lebih pun dia pandai. Baru ni kita panggil satu ustaz cerita tentang Bitcoin. Satu masjid. Ada orang kata bagus cerita. Saya tanya cerita pensyarah Unimap. Bagus cerita. Seorang main mengadu saya. Apalah awak main penceramah, apa pun orang tak boleh faham. Jadi satu ceramah tu 2-3 orang bagi pendapat, kan. Tanya kerja apa? Oh, kita tengok kerja, tak apa. Kita tak salahkan dia. Kan dia bukan bidang dia. Tapi ini bukan kampung dan bandar. Tapi masalah bagaimana kita menyiapkan kemampuan kita untuk ilmu pengetahuan. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Mufti atas persoalan yang pertama berkaitan dengan masyarakat kampung dan masyarakat bandar tentang pengimarahan masjid. Dapat kesanlah bila kita buat program masjid, masjid tu kalau nak tengok muat 300-400 orang. Jemaah yang masjid tu dalam 30 orang. Itu pun nak buat masjid baru untuk 1000 orang. Jadi kita pun confuse juga. Hantar surat ke Jaib macam tak layan, hantar ke Maim pula. Lepas tu Ustaz Nazir pun hantar semula ke kami. Jadi pakat pusing macam tu lah. Kan? Jadi macam mana kita nak mengimarahkan masjid? Kalaulah masjid tu penuh, buat permohonan baru untuk masjid baru, rasanya dapat diluluskan insya-Allah. Kan? Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, penghujung 2018 Maim telah memutuskan untuk merehatkan hampir 32 orang imam lah. Hak 25 tu tak betul itu. Sebenarnya 32. Nasib baik mufti baru tahu 22. Kan? Maksud lebih ramai. Ditahulah media pun dah lah ni dah senyap lah ke dah. Okey, jadi 28 tu dipersarakan sebab umur lebih 60 ke atas, ada yang 70 ke atas, ada yang 80 ke atas. Dan sebenarnya dalam enactment Majlis Agama Islam pun sebenarnya mana-mana pegawai masjid yang umur 60 ke atas akan dinilai semula sama ada dia boleh meneruskan tugas dia sebagai pegawai masjid ataupun tak. Jadi kita buat selidik dah daripada pertengahan tahun 2018. Jadi seramai 28 orang imam dipersarakan. Dan setengah orang dia buat modal, dia kata ni nak buat hak masjid tak ikut garis panduan ni. Sebenarnya imam yang ikut garis panduan pun direhatkan juga. Cuma masa perkampungan sunnah pun ni saya jumpa seorang imam tu. Kita bagi jubah ke dia tahun lepas. Tu hadiah kerajaan negeri lah. Tiba-tiba saya tengok imam tu pakai jubah putih macam saya. Laman perlih dia pelekat dengan kain putih. Kata awak ni. Oh, bila tengok imam ni dah dipersarakan, dia segar laman perlih tu.
Kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, apabila berlaku macam tu, sebahagian masjid dalam Perlis dia boikot, kan? Dia boikot. Jadi bila boikot, ada yang tak pergi sembahyang jemaah dekat masjid tu, ada yang pergi dekat surau, ada yang pergi dekat sepadan sana, kan? Jadi seakan-akan ada orang ambil peluang di situ. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wallazina takhadhu masjidan dirara wa kufra bainal mu'minin. Zaman Nabi di Madinah ada orang munafik. Bila Nabi buat Masjid Nabawi, sebelum tu Masjid Quba, geng-geng munafik ni pun nak buat masjid mereka juga. Jadi Allah kata ada sebahagian orang munafik ni buat masjid, tujuan dia dirar, untuk memudaratkan orang Islam. Kufur. Dan antara yang besarnya wa tafriqan bainal mu'minin, dan nak memecah belahkan orang beriman. Ni antara yang berlaku. Sebahagian satu masjid tu saya tengok, ada satu masjid tu, surau lebih kurang 500 meter je Datuk. 500 meter dengan surau tu. Jemaah boikot masjid pakat pergi ke surau. Kan? Jadi nak tanyalah panel yang kedua, kok lah kami di Jabatan Agama ni, dan panel yang kedua pun kita kata mai luar dari Perlis, dia pun tengok kok Sarawak. Kan? Jadi kok lah ada sesuatu yang Ustaz Salahuddin nak sampaikan kepada kami ni, mungkin kami nak kena lebih lunak ke, ataupun lebih cengih ke, kan? Sebab ada masjid setakat ini Datuk Mufti bagi kebenaran, kan? InsyaAllah Ramadan nanti baru ikut sepenuhnya, kan? Ada hak tu, sebab kalau kita tak bagi demonstrasi pula, kan? Jadi kita berlembut lah, kan? Kita berlembut walaupun kita kata yang kedua, silakan. Okey, kita bagi ruang untuk azan terlebih dahulu. Lepas tu kita sambung dengan panel yang kedua. Ampun tuanku. Mohon izin untuk saya menjawab soalan daripada pengurusi ni. Jadi sebelum saya jawab tadi, saya tengok di skrin tadi Masjid 101, 101 masjid. Sama dengan alamat rumah saya. Rumah saya pun 101. Dan kebetulan ini datang mesyuarat dengan Jabatan Agama Islam Perlis. Jadi tadi kita berbincang tentang kembara titah untuk mengimarahkan masjid di Perlis, mungkin dengan pelbagai kaedah barulah pendekatan. Jadi soalan tadi berkaitan dengan boikot. Saya rasa boikot tu agak bukan boikot kot. Sebab pengalaman saya berkaitan dengan masjid ni, ada sebuah negeri, dia kata, Ustaz boleh tak datang? Dia kata masjid kami ni masalah. Kalau bulan Ramadan, masuk 25 Ramadan, tinggal imam dengan Bilal 2 orang, 3 orang solat tarawih. Kata setiap tahun masjid besar pada masjid ni lagi. Saya kata kenapa? Dia kata Ustaz turun boleh tak? Saya kata nak turun ni perjalanan 4 jam daripada Kuala Lumpur nak sampai ke negeri tersebut, kena lintas sebuah negeri lagi. Bila saya sampai tu, saya kata pada dia senang saja. Kata apa perlu saya buat? Tulis maklum pada dia malam ni ada pertandingan mancing sebab masjid tu tepi laut. InsyaAllah ramai orang datang. Rupanya memang betul ramai datang. Kata sebelum dia mancing, dia kena dengar tazkirah saya dulu. Itu kaedah lah. Bila saya tanya penduduk kampung di sini, dia macam Sahibul Samah cakap dia lah, antara Badui dengan orang bandar ni. Sebab di situ adalah perkampungan nelayan. Saya kata macam mana nelayan tu nak datang masjid? Semua kuliah tajuk, semua tajuk yang tinggi-tinggi. Integriti benda ni semua memanglah takkan ada, walaupun besar mana masjid. Masjid tu hebat. Dengan ada rumah imam, dengan ada semua lengkap. Tapi saya pergi, saya kata apa masalah sebenarnya? Masalah kami pertama Ustaz, nak ambil wuduk pun tak pandai. Kami yang semayang pun dia tak semayang. Sebab kawasan mereka begitu. Masjid dibuat besar tu ialah untuk menarik mereka. Cuma cara pendekatan kita sebenarnya, kadang-kadang
Yang isu Perlis baru ni pun bukan saya baca dari surat khabar je. Orang di masjid yang kena buang pun telefon saya. Dia kata orang buang saya ustaz. Ustaz kena cakap dengan Datuk Mufti, dengan Dr. Hazman, ustaz baik dengan dia tu. Dia orang tak tahu saya. Sudah. Orang Perlis telefon saya dekat Kuala Lumpur. Saya kata macam mana dia ada nombor saya? Itu. Tapi saya jawab, sebagai hamba Allah SWT ni, semua tu ujian. Apa yang berlaku ada hikmah dan jangan kita marah pada mufti. Dia kata ustaz ni orang mufti je. Saya kata saya bukan orang mufti. Saya bercakap dari segi sudut agama bahawasanya kita melihat. Cuma kita kata boykot, saya rasa bukan boykot. Mula-mula biasalah. Orang perasaan merajuk tu mesti ada dalam diri manusia. Sebagaimana kita lihat kisah Abu Nurair. Yang mana bila Rasulullah tengok dia tak datang semayang, asalnya kanak-kanak ni pergi semayang, Rasulullah kan pergi turun mendekati dia. Jumpa dia, dia kata kenapa tak datang solat? Burung yang saya bela tu dah mati. Rasulullah kata semoga burung tu dapat rahmat. Datuk Mufti tak? Kisah tu. Mana dihurai oleh Imam Syafi'i pula tentang 40 kelebihan. Kalau tengok dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tentang kelebihan. Semua pendekatan kita lah. Peringkat awal bukan boykot lah. Saya rasa mungkin rasa tidak puas hati tu ada dalam naluri manusia tu. Sampai sekarang pun ada lagi yang telefon. Ini yang lain pula telefon saya. Saya kira orang Perlis telefon saya. Dia mengadu, saya kata jangan marah. Kita hati Allah, hati Rasul, uli amri minkum. Kata yang putus tu, atas lagi tu kita kena ingat. Kita ada uli amri. Jadi sikap kita dalam hal ini perlu ada sikap berlapang dada. Sebab sebagai hamba Allah SWT perlu ada sikap ni. Jadi saya terpaksa jawab begitu sebab apa? Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu dinyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 bahawasanya kita ni orang Islam ni orang yang beriman dan kita cuba cari jalan penyelesaian antara kita ni berbaik-baik. Jadi nak berbaik-baik ni ada beberapa kaedah sebab kita lihat dalam kalangan penduduk yang tak datang semayang ni mungkin peringkat awal dia ada generasi muda, generasi yang dewasa ni dan yang tua. Biasa yang tua ni akan bercakap marah dengan situasi begini, tapi kita kena lihat yang tua ni ada dua pula. Ada yang bentuk pelepah pisang, ada yang bentuk pelepah kelapa. Yang pelepah pisang ni memanglah kita tengok pokok pisang, kalau dia dah kering kena tarik turun baru dia jatuh. Mungkin keras sikit lah cara kita layan yang macam tu. Kalau pelepah kelapa tak payah cakap, dia turun sendiri. Kan? Pelepah kelapa dia turun, tapi pelepah kelapa dia turun, dia memberi manfaat pada orang. Beza dengan pelepah pisang, apabila tarik dia tak ada manfaat dah. Tak boleh guna dah pelepah pisang yang kering. Tetapi pelepah kelapa yang kering, kita tarik dia jatuh, dia turun tu, dia ada guna. Jadi kita kena beritahu pada dia lah, mendekati ada guna. Sebab pelepah kelapa boleh diguna lagi, apa lagi, buat baja. Lepas tu dia punya tu boleh buat lidi, penyapu, semua ada guna. Jadi mungkin kita boleh mendekati mereka dengan cara apa kelebihan yang dia boleh bantu sesama kita. Sebenarnya kita lihat dari segi sudut memanglah hati manusia selalu terluka, tapi luka itu diubat dengan cara lembut, insya-Allah mereka akan mendekati kita. Kalau kita ubati luka tu dengan kita tambah luka lagi, maka dia akan ada kesan dalam sikit tu. Nak pujuk tu makan masa sikit lah. Jadi mungkinlah sikap, tak apalah, dia kata, macam pengurusi kata tadi, dia pergi surau daripada masjid, tak apalah, dia solat juga kan. Cuma kita lihat di sini kesan nilai iman dalam kalangan kita yang solat di masjid. Semua dalam solat, sujud pada Tuhan yang satu. Semua imam Allah Akbar, semua turun sujud. Sedangkan kita lihat Rasulullah SAW menjelaskan pada kita tentang saf solat tu. Kepentingan saf solat tu, kalau kita lihat dalam hadis Muslim, Rasulullah menyatakan bila kita samakan saf, semua rapatkan bahu kita, semua tu kita boleh meminimumkan persisihan dalam kalangan kita. Adakah yang datang masjid tu mereka menjaga saf mereka dalam solat? Selama ni dia solat, adakah mereka jaga? Jadi kita mulakan daripada sekarang dengan konsep menjaga, rapatkan saf sesama kita, tetapi kita kena buat 4 perkara. Pertama, kita kena buat mereka berfikir.
berfikir dengan cara yang ilmu, macam kata Datuk Mufti tadi lah, kita beri maklumat yang baru kepada mereka bahawasanya apa yang berlaku, kita masih berkawan. Yang kedua, bersosial. Sosial penting. Kita buat aktiviti macam baru ni saya buat di Kuala Lumpur, kenduri bahasa Masjid Jami'. Orang kata apa ni ustaz, pergi makan ke? Saya tidak buat program makan. Kalau bunyi kenduri, orang mesti nak makan. Rupanya kenduri bahasa ni ialah orang datang dengan tazkirah. Orang datang, kita buat program. Sebab tu kita ada bersosial, beraktiviti, barulah hidup balik masjid ni. Beraktiviti, kami buat cara baru. Kalau sebut eksplorasi, orang tak datang. Dia kena guna nama Islam juga. Kembara Syabab. Letak Kembara Syabab, Masya Allah. Kalau nak 10 pasukan, yang datang 50 pasukan. Pening nak urus dalam Kuala Lumpur. Mana kita minta dengan UNESCO supaya program ni diiktiraf oleh UNESCO menjadi KL Kota Buku Dunia ni termasuk dalam aktiviti begini. Masjid dimasukkan dalam KL Kota Buku Dunia tahun 2020. Mana Masjid Jami' akan dimasukkan dalam kategori. Bila kita buat aktiviti ni, kita nak tarik. Bila anak datang, secara tak langsung bapa datang nak tengok. Walaupun asalnya bapa dah jauh dengan masjid, dia ada sedikit pergeseran. Tetapi apabila anak dia datang, anak dia ikut dalam program tu, eksplorasi bahasa. Sebenarnya Kembara Syabab ni kita suruh mereka ni dengar tazkirah ustaz setengah jam. Lepas dia dengar setengah jam, dia kena bergerak eksplorasi tu. Kembara Syabab tu dia akan cari 5 checkpoint, semua jawapan ada dalam tazkirah ustaz tadi. Jadi kalau kumpulan tu tak dengar tazkirah ustaz, maka dia tak ada jawapan untuk dia jawab di tempat checkpoint tadi. Maka di sini kita perlu lihat kaedah kita, pendekatan kita sesama kita ni perlu ditambah baik. Ini pandangan saya lah, daripada luar saya melihat. Sebab saya pergi sebuah negeri tadi yang saya cerita tu, akhirnya selepas 4 kali saya pergi, masjid tu penuh balik. Sebenarnya masjid akhir sekali dia kata apa, yang anak-anak tak datang sebab dia kecil hati. Dia kata sebab ada seorang AJK masjid ni tak boleh tengok kanak-kanak masuk. Budak keluar, masuk je. Budak belakang. Jadi satu hari kanak-kanak di masjid tu bermesyuarat. Ini nak cerita ni. Ini cerita benar, bukan cerita bohong. Lepas tu saya tanya balik kanak-kanak tu, yang sebab jadi perbalahan tu, dia bermesyuarat. Dia kata macam mana kita nak kenakan pakcik ni, asyik naik masjid balik. Jadi menyebabkan bapa dia rasa tak puas hati, dia tak nak datang masjid lah. Bawa anak aku asyik kena marah je. Sebab masjid tak mesra kanak-kanak. Jadi dia mesyuarat. Dia kata, saya tanya balik anak-anak tu, dia kata ustaz, bukan saya marah. Kami tak marah dia, kami tak suka sikap dia. Dia mesyuarat, dia lipat sejadah tu, 5 lapis sejadah. Dia tak solat hari tu. Dia tunggu pakcik tu solat tahiyat akhir. Bangkit daripada tahiyat akhir, tengah sujud dia letak belakang bawah punggung. Jadi orang yang paling tinggi baca tahiyat lah. Dia lepas sudah solat, dia kata anak siapa ni buat. Saya kata tak. Bila saya pergi jumpa balik, saya kata inilah yang disebut oleh Syah Abdul Khaliq pernah sebut. Dia kata disebabkan sikap orang tua-tua yang suka marah kanak-kanak dan menyebabkan berlakunya perbalahan, pergeseran sesama ibu bapa ni, inilah punca dia. Kadang-kadang kita tidak mesra. Zaman Rasulullah SAW mesra kanak-kanak. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i lah, kalau orang bercakap Syafi'i sendiri, dalam kitab Mughni Muntash, kalau kita lihat kata para ulama Syafi'i, sunat dia bawa anak tu datang masjid untuk belajar solat tu, duduk sebelah bapa anak, bapa anak. Kalau di KL dulu, kalau di Selangor, kalau bawa, dia akan jelim gini. Sebab takut, kita takut putus sah kan. Bawa kanak-kanak putus sah. Tapi sekarang alhamdulillah, orang sekarang tak kisah dah. Mana saya ambil masa dekat 7 tahun juga nak betulkan tu. Nak betulkan untuk 10 masjid. Nak betulkan sekarang ni dah boleh bawa anak datang tarawih, anak tu semua. Kita memerlukan kaedah pendekatan yang lebih hikmah. Bukan senang. Peringkat awal ialah kita nak tutup mulut orang, tak boleh. Tapi kita biarkan orang kata,
kita teruskan buat benda baik. Kalau kita dengar orang kata, kita pusing balik nak jawab, kita habis masa. Habis masa layan kenah ni, kita teruskan sebab orang ni lama-lama dia akan faham. Dan dia akan jadi orang yang belajar dengan kita. Semacam ada orang marah pada Datuk Mufti. Setiap kali saya pergi kuliah di masjid tu, dia setiap kali saya datang, dia kata, Ustaz, itu kawan Ustaz tu. Masa sama-sama dekat Jordan. Saya kata, kenapa marah dia? Saya kata, kita jangan bercakap berdasarkan persepsi. Saya kata, apa yang saya sebut kuliah maghrib ni sama dengan Datuk Mufti sebut kat Perlis. Oh ya ke? Oh, kalau begitu tak salah. Nanti saya dengar YouTube dia. Dia tak dengar lagi YouTube. Lepas tu dia tengok YouTube Datuk Mufti, baru dia kata, sebenarnya kami selama ni persepsi. Inilah permainan media, surat khabar, macam isu di Perlis lah kalau saya tengok. Sebenarnya tak ada apa pun. Sebab kerana jari yang nakal, dia type dalam harian Metro, maka benda tu jadi panas. Sebenarnya kalau tak dipanaskan, benda tu tak jadi apa. Dia akan jadi, kalau kita tangani dengan baik, menyantuni, sebab saya tengok tadi, tajuk menyantuni. Dan kita santuni orang tu dengan cara kaedah, maka kita akan lihat persaudaraan tu berlaku sesama kita. Sebab tu dalam sebuah kitab ditulis oleh Syekh Sulaiman Audah, Syukran ayuh ada, terima kasih pada musuhku. Sebenarnya di situ kita melihat orang yang bermusuh dengan kita, sebenarnya dia akan mematangkan kita balik. Matangkan kita balik macam mana kita nak berbaik semula dengan mereka menggunakan kaedah yang lebih baik. Sebab kita ni kena melihat ada perkara kita bekerjasama dalam hal yang kita sepakati, ada benda kita saling memahami, benda yang kita berselisih. Tapi kita sepakat buat benda yang boleh sepakat dulu. Benda yang selisih tu kita cuba kendurkan. Kalau kita getah ni, kalau kita tarik dia makin tegang. Kita kendurkan sedikit supaya kita melihat, mereka melihat manisnya pendekatan kita dengan mereka. Mungkin ada, kita pasal ni pun ada yang geram, dia tak tengok ni. Ada yang okey, dia cuba tengok sikit, orang luar datang cakap, dia kata kan. Dr. Azman memanglah, kalau saya datang dia suruh cakap juga di Perlis ni. Jadi di situ kita lihat konsep kita pendekatan ialah kita cuba dekati orang ni, dan jangan kita suruh dia dekati kita. Dia nak dekati kita, memang dia hati dia dah rasa tengok muka Ustaz Sirajuddin, dia kata nak marah kan. Tapi bagaimana Ustaz Sirajuddin mendekati mereka? Sebab Imam Hasan Al-Basri kita lihat pendekatan dia macam mana. Bila orang tu maki dia, kutuk dia, orang ni yang dia beri sedekah. Orang ni yang dia bantu. Jadi orang tu kata, saya ni hari-hari kutuk awak, tapi awak bagi sedekah. Dia kata, sebenarnya awak banyak buat baik kat saya. Dia kata, kenapa buat baik? Sebab setiap hari awak kutuk saya, pahala dapat pada saya. Awak beri pahala pada saya. Awak orang yang baik. Awak beri pahala pada saya. Dan sekarang saya kena terima kasih pada awak sebab awak baik. Jadi saya sedekah buah kurma pada awak. Tanda saya pun nak buat baik juga pada awak. Akhirnya apa yang berlaku, orang tu malu dengan pendekatan yang ditunjuk oleh Imam Hasan Al-Basri. Maknanya kita mungkin, ialah memang kita berada di pihak yang benar. Kita berhujah dengan dalil Quran dan hadis. Memang mereka tahu. Tetapi macam mana kita nak turunkan keegoan mereka itu supaya mereka berkawan dengan kita. Saya pengalaman, sebab di Perlis tak ada, dia okeylah kita dah negeri sunnah ni kan. Tapi di negeri lain kita berdepan dengan situasi yang agak sedih juga. Mula-mula mengajar, jangan pergi kuliah Ustaz Salahuddin. Pergi kuliah dia, habis kita sesak semua. Saya senyum je. Yang kata saya sesak, itulah sekarang yang ikut kuliah. Mana masjid saya pergi, mana itu yang dia ikut. Sebab apa? Kita tak marah dia. Yang dia kata sesak saya, tak apa. Sesak saya, Ustaz begini, sesak gini. Tak apa. Malam ni kita jumpa kat kedai. Kenapa Ustaz? Sebab saya sesak, saya nak belanja makan. Jadi dia tengok orang sesak belanja orang makan. Pelik dia kata. Makin dia kata kita, makin kita dekati dia dengan pendekatan memberi cara yang berbeza, melihat watak yang berbeza. Sebab manusia ni berbeza watak. Yang keras ada. Lepas sudah kita kuliah masjid, nak balik tu dia tahan kereta. Ustaz, lain kali jangan datang masjid ni.
Ustaz bawa ajaran tak sama dengan masjid kami. Kata terima kasih. Yang macam mana boleh saya buat yang sama? Ustaz bawa kitab mazhab Syafi'i boleh tak? Oh boleh. Yang tu saya nak bawa. Saya bawa Syafi'i mengajar, dia tak. Macam mana Syafi'i sebut sama dengan Ustaz sebut yang kitab lain pula? Kata sama jugalah. Akhirnya apa? Dia kata rupanya sama ni kami ikut Syafi'i Melayu lah. Mana bukan ikut Syafi'i betul, Syafi'i Melayu. Jadi mereka sendiri akan mula faham. Sebab apa? Kita pendekatan dengan memberi maklumat. Kalau kita pendekatan dengan bentuk konfrontasi, maka kita tak dapat untuk menarik mereka lebih dekat dengan kita. Mereka akan kata, ini kalau Jabatan Agama Islam datang ni tak ada kerja lain. Dia akan melihat persepsi begitu. Mungkin kita boleh ubah persepsi baru orang kepada kita dengan cara pendekatan kita yang lebih menyantuni. Bukan kata kita kalah, kita tak kalah. Kita mendekati orang dengan menyantuni, itulah kita orang yang menang. Orang yang kalah ialah orang yang marah pada orang. Orang yang sabar mendekati dengan menyantuni, itulah orang yang menang. Jadi kita kena jadilah golong yang menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz Salahuddin. Qasa insaf rasa. Allahu Akbar. Jadi cuma dalam isu ni, untuk makluman Ustaz Salahuddin, ada yang mungkin merajuk lah. Bukan sebab apa, kita pun faham. Bayangkan imam tu dah 40 tahun dah jadi imam. Tiba-tiba dipersarakan. Jadi merajuk anak jemaah ni sampai di masjid tu. Hak tu yang kita nampak besar tu. Okey, untuk saya teruskan pusingan yang kedua ni. Kita pukul berapa dah ni? Ni sampai pukul 12 ni. Perkara sunnah pukul 12 tak balik. Kan? Mungkin nak ni kita cuba singkat dengan aku. Nampak Datuk Mufti pun letih tu. Kan? Mungkin kita bagi seorang 10 minit lah untuk pusingan ni. Okey Datuk. Tadi yang saya tanya boykot dekat Ustaz Salahuddin tu bukan sebab apa? Sebab bila kita hantar imam yang baru pergi ke masjid-masjid tertentu ni, anak jemaah tak boleh nak terima. Dia kata ni bukan cara kami. Kami dah 30 tahun dah buat cara macam lain. Tiba-tiba mai imam ni buat bid'ah tempat kami. Oh, dia sebut bid'ah tu, mai tempat kami ni. Jadi dalam isu ni kita kata, kita boleh sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kepimpinan dalam kalangan kamu. Kan itu arahan daripada Tuhan tu. So taat ulil amri. Cuma isu kita kata perbezaan yang timbul. Sebab masjid-masjid dalam Perlis ni, mereka tak boleh nak merasakan mereka duduk dalam Perlis. Kan? Kerana hak tak ikut garis panduan yang ditetapkan, yang mana dia telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa 2006 dulu. Masa Datuk Mai yang mufti yang pertama dulu. Dah diputuskan dan diwartakan pada 2007 sebagai garis panduan masjid. Cuma 2006 kita ada buat penambahan sikit dalam garis panduan masjid yang hak kita putuskan 2007. Jadi ada masjid ni tak mau ikut sebab apa? Sebab mereka tak rasa mereka duduk dalam Perlis. Mereka rasa macam kami ni ulil amri Kedah kot, kami ni ulil amri Penang kot. Kan? Jadi duk kod macam tu. Jadi nak tanya Datuk lah, macam mana cara kita nak mengatasi? Selaku mufti ni, selaku pengurusi Jawatan Kuasa Fatwa, dah bincang banyak dah. Bahkan bukan setakat kita putuskan benda-benda yang khilaf, kita tarjihkan mana pandangan yang lebih kuat berdasarkan Quran dan hadis. Dalam masa yang sama kita tengok ada isu-isu khilaf. Kan? Yang mana kita putuskan, tetapi khilaf tu juga kadang-kadang kita terpaksa ra'i. Kalau kata masjid kawasan ni tak apa, Sanglang ni sepadan Kedah. Pada Sanglang Perlis tu Perlis lah. Guak Sanji sepadan belah Kok Diang, Calun apa semua. Hak Kedahnya Calun dengan Kok Diang. Hak belah Guak Sanji tu Perlis lah. Kan? Jadi nak tanya Datuk, bagaimana untuk kita nak mengatasi, kita nak meraihkan, kita nak menyelesaikan banyak pandangan
Kan sebab kadang-kadang setengah ustaz-ustaz dia pergi ngajaknya, dia kata kita ni kena ikut mazhab anak jemaah. Kalau jemaah nak kunut subuh kena buat kunut subuh, kalau tak kami tak pergi masjid. Padahal orang yang berkenaan pergi semayang kat Mekah Madinah, buat haji, buat umrah, tak apa pula. Patutnya kita kat Perlis ni berbangga. Perlis ni dah sama macam Mekah Madinah. Tapi bukan bermakna tak payah pergi buat umrah ngaji pula. Orang kata mai Perlis sudah. Kan tak jadilah. Cuma dari sudut solat, dari sudut hukum hakam, bukan kita nak kata Mekah Madinah tu semua betul belaka. Tetapi kita kena ingat Nabi mai ikut Nuh. Bukan Nabi mai ikut Malaysia ni. Kan? Cuma hak kita dekat Perlis ni kita dah ada perbincangan hukum. Jadi macam mana kita cuba nak meraih dalam isu yang macam ni di masjid-masjid? Sila Datuk. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Panjang soalan ni. Sebelum tu sebelum saya lupa tadi pasal ada hadis tu, takut mungkin yang Ustaz Salahuddin sebut tu saya lengkapkan dia punya cerita tu. Abu Umair ni yang main dengan anak burung tu, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, diriwayatkan Ibnu Hibban. Dia ni ada akhun li Anas, dia saudara kepada Anas bin Malik, anak kepada Abu Talha. Dia ni kecil dia kata wakana, Nabi kata Anas wakana yulatifuna, Nabi ni dia baik, mesra, memang melawak sampai dengan budak-budak pun dia layan Nabi ni kan. Jadi dia ni dia panggil Abu Umair ni, budak ni dia ada anak burung tu, dia main tu Naghr. Jadi Nabi musik dah, ya Abu Umair ma fa'ala an-nughair. Wahai Abu Umair, bunyi itu sedap. Ya Abu Umair ma fa'ala an-nughair. Wahai Abu Umair, apa yang anak burung buat? Nabi layan dah. Satu hari bapa dia Abu Talha tak ada. Dia sakit, dia meninggal Abu Umair. Dia meninggal masa kecil. Tapi dia tak ada ambil masjid. Bukan cerita di masjid, dia cerita Abu Umair. Tak apa. Apa soalan tadi kan? Meraihkan anda cerita sikit perempuan Perlis ni. Di Perlis ni, pertama orang kata Perlis ni lah lain daripada negeri lain semua, jadi minoriti. Saya nak bagi tahu pertama, amalan di Perlis ni dia tak minoriti, amalan ni majoriti. Hak tu dululah. Sekali saya cerita pasal fatwa tu. Apa dia yang kita kata hak di Perlis ni yang buat yang minoriti ni? Yang tadi Ustaz dia kata bismillah pelan semayang. Okey, siapa yang bismillah pelan dalam dunia ni? Pertama, mazhab yang bismillah pelan, mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ialah mazhab Hanafi, ialah mazhab yang paling banyak dalam dunia ni pengikut dah. India, Pakistan, Iraq, Mesir sebahagiannya, China, semua ni Hanafi. Semua bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni sebab Hanafi majoriti, sebut jugalah supaya saya adil. Sebab dulu kerajaan Osmaniyah Turki mereka Hanafi. So pengaruh politik menyebabkan dua kesan yang kita lihat dalam umat Islam. Pertama mazhab Hanafi, kedua qiraat Hafs. Kerana qiraat itu dipakai oleh kerajaan Osmaniyah. Mereka khalifah yang akhir. Okey. Mazhab mana lagi yang bismillah pelan? Mazhab Hanbali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Hanbali di mana? Saudi, Qatar, sebahagian Kuwait dan macam-macam lagi lah. Dan juga mazhab Ahlul Hadis. Habis Morocco, Algeria, apa lagi? Libya, negara-negara Afrika ni besar-besar. Mauritania. Mereka ni bismillah pelan kan kuat? Mereka bismillah pelan. Bukan saja bukan bismillah pelan.
Mereka tak bismillah langsung. Bahkan di sisi mazhab Malik, bismillah di dalam Fatihah, untuk Fatihah dalam salat itu makruh. Jadi kalau kira timbang tara, pelih itu majoriti. Hak pelih buat ni majoriti. Cuma di Malaysia ni pasal mazhab Syafi'i, dia nampak macam dia lain lah. Tapi sebenarnya kalau Islam tu dilihat pada peta dunia, tak pelik yang pelih buat ni. Kunut, majoriti dunia tak kunut. Tak pelik. Tuan-tuan pi, siapa ni pernah belajar US, UK, semayang, tak nanti pi Mekah dengan Madinah, tak kunut. Okey. Fatwa pelih macam mana? Fatwa pelih ni hikmah tak hikmah? Okey. Tapi fatwa pelih saya boleh bagi tahu tuan-tuan. Bukanlah kerana saya pengurusi fatwa. Ahli fatwa pelih ni bukan senang nak buat urusan tu. Ramai duduk dalam tu. Kan semua lulusan-lulusan yang banyak fatwa nak buat, terpaksa kita mesyuarat fatwa. Mula pukul 8 sudah pukul 12 tak habis. Sambung lagi petang tak habis lagi. Sambung lagi malam tak habis. Punya nak dapat 2-3 keputusan, dia berperang habis dalam tu baru dapat. Apa keputusan-keputusan yang dibuat tentang hal-hal ini? Bismillah kuat dengan pelan. Fatwa perlih kata masalah ini ialah masalah khilaf yang muktabar di kalangan ulama. Maksudnya fatwa mengiktiraf hal ini ada perbezaan pendapat, tidak ada siapa yang sesat. Cumanya fatwa jawatan kuasa mentarjihkan, menganggap pendapat yang kuat ialah dengan memperlahankan bismillah itu. Pendapat pilihan. Dan tak peliklah pendapat pilihan. Dan pendapat itu menjadi amalan negeri. Seperti juga kunut. Tak ada orang kata pelih pi kata kunut sesat. Tak ada. Ni tambah cerita. Kita cuma kata ia pandangan yang taif, bukan yang kuat. Di sisi kita. Di sisi mazhab Syafi'i dia kuat. Tak ada masalah. Bukan kita bagi pandangan, banyak mazhab lain bagi pandangan yang sama. Adakah kita iktiraf ia sebagai suatu pandangan yang ada dalam mazhab yang lain? Kita tak pernah kata sesat. Habis itu kenapa Tok Imam tak boleh? Tuan-tuan pergi ke Kedah, bukan saya nak sebut, tuan-tuan pergi ke Pahang, tuan-tuan pergi ke Selangor, kalau Tok Imam itu tak kunut 3 subuh, saya ingat dia kena berhenti. Di Perlis ni ada Tok Imam 10 tahun tak kunut, tak berhenti. Pasal apa? Mereka mazhab Syafi'i. Dan tak ada orang kata, ui depa tu keras, pakai sesat mazhab lain. Tak. Kerana mengiktiraf itu adalah pilihan negeri. Dalam bab ini, dia panggil. Kita ada pilihan. Tuan-tuan kalau di Perlis ni, nak solat bukan jadi Tok Imam rasmi di masjid. Patut tu pun mai belakang lah. Habis dah semayang dah, kita mai bah daripada mana tu, nak pergi Langkawi apa, berhenti di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak ada siapa orang boleh kata sesat. Tak ada. Tak ada siapa akan buat aduan. Tak ada. Cuma yang rasmi. Sebab apa? Sebab orang Perlis tak pernah dia pergi masjid lain, negeri lain dia tak pernah komplain tentang Tok Imam baca bismillah kuat. Dia tak pernah komplain. Tak pernah saya dengar. Sebab dia faham, cuma dia tahu ini pilihan negeri. Pilihan negeri macam mana? Dia panggil hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu mengangkat khilaf. Kaedah. Apabila ada satu perbezaan, siapa yang nak tentukan? Semua nak kata, hak ni Syafi'i, hak ni Maliki. Siapa nak tentukan? Di dalam masail muayyanah, dia panggil dalam masalah yang tertentu, yang mana perbalahan itu kuasa pemerintah menyelesaikan masalah bagi isu itu. Bukan, mungkin kita tak setuju, kita diperlukan tuan-tuan nak balik, nak kunut 2 jam pun kunutlah, tapi bukan di dalam urusan rasmi pemerintah. Nak baca bismillah kuat, bismillah lah, sampai tu rumah terkejut pun tak apa.
di rumah, tak ada masalah. Kerana kita tak akan fatwa kata dia sesat. Tapi kita kata bukan urusan rasmi. Macam mana? Saya nak contoh. Bagi yang contoh yang ekstrim lah. Bagi di Perlis, tuan-tuan buat di negeri lain, Pulau Pinang, supaya orang tak marah, saya dulu orang Pulau Pinang. Satu orang suami kata, aku talakkan hang, 3 talak, marah kat bini dia. Baru menikah 6 bulan, marah-marah, guna 3 terus. Contoh ni, nak faham. Talak-talak menangis lah bini. Modal hak nikah itu pun bayar tak habis. Kan? Lepas reda, menyesal. Dia kata, abang talak sampai 3, tak ada dah lah kita. Suami dia kata, memanglah abang silap 3, tapi ada pendapat kata talak 3 ni jatuh 1 saja. Bini dia kata, mana ada 3 jatuh 1, 3 lah. Abang mengaji, saya tak pakai abang mengaji tu. Saya kira hak daripada saya mengaji daripada kecil, 3 mesti jatuh 3. Okey, tak apa. Kalau abang tak setuju, abang duk kata 1, saya kira 3. 1, 3, 1, 3. Tak boleh. Jom kita pergi kat Tok Qadi. Tanya Qadi di Pulau Pinang, 1. Dia tak 3, jatuh berapa? Qadi Pinang kata jatuh 3. Jadi, talak tu jatuh 3 ke 1? 3 ke 1? 3. Sebab dia telah bawa perbalahan itu pergi kepada pihak yang berkuasa, pihak berkuasa menyelesaikan perbalahan. Kena terima. Walaupun suami dia mungkin anggap 1, tapi dah mai ke meja pemerintah, penyelesaian di situ. Contoh yang lain pula. Tajuk yang sama. Boleh faham ke ni ya? Kena tengok belan-belan ni. Satu Malaysia tengok ni, saya nak bagi faham. Kan? Depa tu pasangan mai duduk di Perlis. Berlaku yang sama. Suami dia kata, suami dia buat angin macam tu juga. Tapi hak ni menikah lama dah. Aku talak 3. Isteri dia pun syok. Kan? Hati sedih kan? Lama dah dia nak tinggal kan ni. Lepas tu suami dia kata, pasal apa talak 3 ni? Talak 3 jatuh 1. Suami dia kata, yang tu yang abang duk mengaji daripada muda dulu. Weh, saya kira talak 3 jatuh 3. Tak, 3 jatuh 1. Suami dia kata 1, dia jatuh 3. Jom kita pergi kat Qadi. Qadi kata di sini talak 3 jatuh 1. Jadi hukum dia talak 3 ke 1? Sebab hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat perbalahan. Apabila perbalahan itu dibawa ke tangan pemerintah. Kalau tidak, tak ada peranan pemerintah. Kan? Kerana Nabi kata, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bima'siyatin. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Di atas setiap individu muslim hendaklah dengar dan taat kepada pemerintah selagi dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Apabila dia menyuruh kepada maksiatan, tidak ada dengar dan taat. Apabila pemerintah memutuskan satu hukum yang khilaf, yang ia bukan maksiat, menyelesaikan masalah, pemerintah, kuasa pemerintah diambil kira. Habis itu hak mana berkelahi 2-3 hak tak omai pemerintah, mereka boleh putuskan. Katakanlah, saya buat contoh lain, nak pergi faham ni. Hak Penang tadi, hak Penang punya. Geng Penang. Mana geng Penang? Sabri duduk dah tadi kat belakang. Mana ni? Geng Penang. Geng Penang pergi talak. Abang talak sampai 3, kita baru menikah. Tapi abang duk pergi mengaji, mereka kata talak 3 je tu 1. Ini geng-geng Sabri punya geng. Kan? Betul ke abang? Betul. Han tak percaya, cuba dengar YouTube Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar, Imam Besar Perlis. Dengarlah Ustaz Sirajuddin hurai. 1 tu.
Habis tadi talak bang, kira satu lah. Satu lah. Tu kalau nak bawa, nak daftar, daftar abang satu lah. Pi abang ni suami saya talak satu. Tak apa. Pasal mereka tak berbalah, dia terima pendapat tu, dia bawa ke hakim, dia tak bawa perbalahan. Hakim memutuskan hal itu. Sama dengan kes di Perlis tadi. Faham tak? Tapi kalau mereka berbalah, mereka tak boleh nak buat keputusan. Mereka bawa pergi ke pemerintah, pemerintah putus. Cerita dia macam ni. Masjid di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Pengurus di masjid itu ada pemerintahnya. Pemerintah itu ada majlis fatwa dia, bukan keputusan mufti, majlis fatwa yang dilantik oleh raja pemerintah. Cerita bismillah pelan di Perlis ni bukan cerita zaman ni. Nu tahun 48 lagi nu. Tahun 30 lagi nu. Pemerintah telah bersetuju dengan pandangan fuqaha. Dan pandangan fuqaha yang dipilih oleh pemerintah Perlis ini pun bukan pandangan yang salah, pandangan majoriti dalam dunia ini. Dan untuk satu orang pergi lawan pendapat itu, yang mana tidak ada dalil, dia bukan jihad untuk boleh mereka takbir. Ia menghina takbir. Takbir membesarkan Allah. Hampa pergi buat benda yang salah, menentang pemerintah dalam benda yang Tuhan tak benarkan. Kalau dia kata pemerintah paling istihakan semayang Jumaat ataupun semayang Zuhur hanya 3 rakaat saja, boleh lawan. Hak tu semua ulama sepakat salah. Ataupun kita istiharkan semayang maghrib, kita tak buat, kita tinggal 4 ni pasal kita sibuk. Betul? Dia memutuskan dalam perkara yang memang dia mempunyai dalil dan alasannya, dan dia tak menafikan tentang alasan orang, tapi itu pilihannya. Motor-motor tuan-tuan, road tax tuan-tuan bayar, beli pun tak hutang, naik atas jalan dia kata buka lampu. Dia kata punya pasal motor saya tuan, punya pasal hampir mahkamah. Faham? Kereta kita beli, road tax kita bayar, hak kita punya tak petikai, kita pun pecut 160, JPJ tahan, bawa lebih. Tuan, ini bukan kereta tuan, kereta saya. Hang bawa lebih pun kereta saya, mati pun saya. Kena masalah mati seorang tak apa, kacau orang. Tetapi walaupun kereta dia, road tax dia bayar, pemerintah mempunyai hak untuk memutuskan apabila dia naik di atas jalan awam yang membabitkan urusan pemerintah. Faham tak ni? Bukan cerita fiqh. Apabila ia masuk ke masjid yang mempunyai pihak pentadbirnya, mempunyai pemerintahnya, ulul amrinya, pemerintah itu bukan buat dengan sewenang-wenang, tongku sanak-sanak fikir saya nak buat. Tak. Dia merujuk kepada ahli-ahli fatwanya, ada majlis fatwanya, ada alasan yang mereka berikan, ada hujah dan sandarannya. Wajib kepada rakyat mentaati dalam urusan itu, kerana ia bukan maksiat. Siapa yang boleh kata bismillah pelan itu maksiat dan dosa besar? Bagi tahu. Ni 3 mazhab bismillah pelan. Dan ada mazhab tak bismillah langsung. Siapa yang boleh kata bahawa tak kunut itu adalah haram dari segi Islam? Hatta Imam Syafi'i tak mewajibkan kunut. Dia pergi ke Iraq, dia tidak berkunut. Dia kata ahtarimu sahibu hadzal makan, aku menghormati tuan tempat ini, Muhammad Hasan Asy-Syaibani daripada mazhab Hanafi. Dia tak kunut. Sebab bukan hujah dia tak lebih kuat. Asy-Syafi'i akhirnya mempengaruhi Imam Ahmad, mempengaruhi orang lain. Tetapi oleh kerana ketika itu pemerintah bersama dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani merupakan penasihat kepada kerajaan Abbasiyah dan mengambil fatwa-fatwa daripada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dan ketika itu Imam hormat, kerana ini adalah pilihan pemerintah. Kalau betul nak ikut Imam Syafi'i, orang Perlis, alhamdulillah sekarang yang saya tahu, dia pergi ke negeri lain, tu imam kunut, dia kunut juga, dia angkat. Walaupun mungkin dia tak angkat pun, dia tak kata subhanallah, dia tak kata. Sebab itu saya boleh puji orang Perlis di sudut kematangan ni.
Aku hari pertama nak balik. Masjid pasal tak kunut tu, dia pun ketua rombongan dia buat package umrah juga. Awak yang hampir bawa orang sampai 2 minggu tak kunut tu. Di Mekah tu, kalau betul-betul tak kunut salah. Pergi umrah, pecah mahal. Tu tak kira tak bayar balik. Umrah tak pergi. Ini semua permainan politik. Boleh pergi umrah semayang, pasah imam, bismillah pelan, kunut pun tak ada, zikir pas mayang pun tak dengar. Apa lagi yang tak sama dengan perlis abang mai? Zikir hak nak baca pun tak tahu depan, sekurang-kurangnya perlis tak kat depan baca negeri. Tak ada siapa komplain. Allah 2 minggu semayang rasa tak puas, iman rasa tak mai. Tu imam baca pelan. Balik elok, masya-Allah. Beli kurma pula banyak balik mai. Ini semua emosi, permainan. Oleh sebahagian orang yang bermain, sebahagian orang kampung yang tak tahu, terikut-ikut. Kalau betul bismillah pelan itu sesat, jangan pergi Mekah. Ha? Bukan saya marah, saya habaq. Saya bukan marah, kata Firamri. Apa? Nasihat. Tentu faham tak? Macam tu lah balik habaq. Bukan cerita dia nak awak keluar dalil. Lepas orang kata nak keluar dalil. Tak apa, nak keluar dalil pun boleh. Nak main pejabat awak keluar dalil pun boleh. Bukanlah saya nak tunjuk kata saya pun hafal dalil. Tapi kita tak balah lah benda-benda macam ni. Dah lama masalah ni. Tapi kita cerita kuasa ulul amri. Tuan-tuan tahu, sebahagian dapat duit zakat. Dapat duit zakat ni, ada ulama khilaf, yang ni boleh bagi, yang ni boleh bagi, yang ni tak boleh bagi. Tapi yang sebahagian pakat tang duit zakat ni semua pakat ambil. Padahal keputusan bagi tak bagi pada orang ni boleh dapat tak boleh dapat tu ijtihad pemerintah ya. Ulul amri yang menguasai duit zakat, dia kata fulan dia bagi. Berdasarkan pada keyakinan dia termasuk dalam kategori tu. Pasal apa tak tanya? Kita ni tak dah boleh ni. Dia tak tanya dah mazhab Syafi'i kata apa. Mal mustafad. Mal mustafad tidak ada zakat dalam mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan tu yang tuan-tuan nak potong tu, mazhab Syafi'i tak ada. Sebab itu sahibus samahah Tan Sri Tok Sri Arusani, dia di Perak dia pegang tak ada zakat pendapatan kerana itu berbeza dengan mazhab Syafi'i. Negeri-negeri yang buat zakat pendapatan tu bukan mazhab Syafi'i. Ni mai bulan puasa ni bayar peterah pakai duit ni kan, negeri-negeri lain pakai istihad berapa ringgit. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini Hanafi. Kalau ikut betul kena bayar dengan berah. Tak ada lah orang kata kita pulau peterah tahun ni RM7. Bahkan ada yang pergi cetak resip awal pada maib pun dah. Tak tahulah tu negeri mana, kayangan mana. Awak tak tahu mana paling pakai duit. Mana pakai berah lah mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, ini cerita main-main semua ni. Bukan cerita mazhab tak mazhab. Cerita saja. Aku nak berkelihang. Yang tu yang tak ada. Orang jenis main guli tak hati. Nak berkelahi. Kalau betul-betul ilmiah. Hak mana ilmiah tu saya bukan nak ni. Mau main tak pentas macam ni. Hang cakap sepatah aku nak abang. Lepas tu dia cakap balik kan. Tapi kita tak maulah kan nak pemalukan orang atau pemalukan kita sendiri. Tak payahlah. Jadi benda ni tak ada non-issue di Perlis. Hak dia buat demo tu pun bukan main masjid sangat pun. Ada yang celapak daripada negeri sebelah main buat demo kan, bukan main masjid pun. Tapi kita tak kata apalah, kerana Quran kata wa ibadur rahman alladzina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman, orang-orang yang berjalan atas muka bumi dengan rendah diri, dan apabila orang-orang jahil duk berbalah dengan mereka, berhujah mereka, qalu salama, okey, goodbye, kata, tak payah duk kelai, tak guna. Kata Imam Syafi'i, jadaltu aliman faghalabtuhu wa jadaltu jahilan faghalabani. Aku bertengkar dengan orang alim, menang aku. Bertengkar dengan orang jahil, boleh dia kalah aku. Macam itulah. Sebab tu kadang-kadang main dengan emosi ni tak guna. Kalau main betul-betul ilmiah, nak cerita, kita cerita macam ni lah. Bukan cerita dia tak puas hati pasal nak pergi kecil hati apa? Kecil hati saya tu Imam Bismillah pelan. Apa dia ni? Yang tak semayang langsung banyak ni, tak kecil hati kan ni? Ini semua lah tuan-tuan. 3 Abdul mah. Terima kasih Datuk Mufti. Tak tahu nak komen pun boleh faham semua lah kan. Maksudnya hak mana yang macam Mufti sebut tadi, kata kereta sendiri. Ni kereta aku ikutlah nak bawa kelas banyak mana pun. Masalahnya hak sebut ni, dia rasa ni masjid aku, ikut aku lah nak buat macam mana. Tu masalah tu, dia tak rasa masjid tu di bawah Majlis Agama Islam, dan dia tak rasa dia dilantik oleh ulil amri juga kan. Kalaulah dia rasa macam tu, patut wajiblah dia ikut ulil amri tu kan. Okey, untuk yang terakhir, Ustaz Salahuddin mungkin boleh buat kesimpulan juga yang terakhir ni. Di masjid, kalau kita nak bezakan antara masjid kampung, pekan, bandar, kalau semua boleh buat penyelarasan dari sudut pengurusan masjid, dari sudut pengirahan masjid, dari sudut prasarana, dari sudut persekitaran, jadi pengurusan tu kalaulah dikuatkan antara jawatan kuasa masjid dengan pegawai masjid, perkhidmatan kena ada, kita kata solat 5 waktu, lepas tu dengan kuliah pula kuliah melibatkan semua lapisan. Sekarang kita buat ada tuition dekat, kita buat tuition bawah kerajaan negeri dekat beberapa masjid, 6 masjid seluruh Perlis ni. Antaranya Masjid Alwi akan ada tuition untuk UPSR, PT3 dan SPM. Kira bukan masjid ni untuk ustaz-ustaz saja. Nak ngaji bahasa Inggeris, matematik untuk anak-anak kita pun kita buat dekat masjid. Daripada anak-anak berlari dekat luar masjid, lebih baik berlari dalam masjid. Tu tak pelik, sebab orang kita ni kadang kalau budak-budak berlari dia marah sangat. Dia kata apa budak-budak berlari? Sebab hak berlari yang peliknya kalau orang tua berlari dalam masjid. Hak tu tak pelik kan? Cuma saya nak minta Ustaz Salahuddin masjid yang kerajaan kuasa masjid dari di Kuala Lumpur, masjid dari masjid, rumah imam, ada pejabat, ada sekolah agama, ada kafe. Walaupun masjid Perlis ada kafe pun ada sekolah pun ada, macam masjid negeri ada tadika kan. Kita mula menggunakan itu, dan di masjid memerlukan persekitaran yang cantik untuk menarik perhatian jemaah masjid. Jadi pada pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz Sirajuddin. Berkaitan dengan peranan AJK lah. AJK ni tak kira di mana lah, di Perlis ke, di Selangor ke, di Kuala Lumpur ke. Kalau kita memegang jawatan, kita tertakluk dengan pemerintah. Kita terima jawatan surat tu sebagai AJK masjid, pengurusi masjid dan sebagai imam masjid. Kita kena ingat wa'ufu bi'ahdi ufu bi'ahdikum. Bila kamu pegang janji, kamu kena tunaikan janji tersebut. Apa yang berlaku sebagaimana kita faham, daripada mereka salah faham. Bila diberi jawatan dia kata ni hak aku. Jawatan bukan hak. Bila dia sebut jawatan tu hak dia, dia akan delay.
Ini sebagaimana dibincang oleh para ulama dalam kitab Al-Idarah fi Islam, pengurusan dalam Islam, dia kata kalau seseorang tu diberi jawatan, bila dia kata jawatan tu hak dia urus takbir dia akan lain. Macam Ustaz sebut tadi lah. Dia kata apabila jawatan agama keluar arahan, macam Datuk Mufti keluar arahan, dia bukan kata ini masjid aku, ikut aku punya suka. Dia dah langgar janji dia dalam akad dia terima jawatan tersebut. Sebenarnya jawatan yang kita terima itu ialah tanggungjawab. Bila kita letak sebagai tanggungjawab, yang ini akan mengurangkan timbulnya berpuak-puak. Sebab kita tanggungjawab kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu nyatakan surah Al-Imran. Berpeganglah pada tali Allah, jangan pecah belah. Maknanya itu peranan AJK masjid, jangan orang berpecah. Kita kena cari kaedah untuk orang tidak berpecah datang masjid. Tengok AJK berpecah dulu. Ini salah. AJK berpecah dulu. Lepas tu dia bincang macam mana kita nak guling pengurusi pula. Sini tak ada kot. Saya cerita surau saya, masjid saya. Saya boleh suruh letak jawatan. Dia kata, Ustaz, saya nak Ustaz keluar surat hari ni, Ustaz letak jawatan. Saya letak jawatan. Ustaz letak jawatan Ustaz sendiri. Sebagai imam di masjid ni. Saya kata, macam mana saya letak? Saya dilantik oleh mufti wilayah. Ustaz tulis surat dekat mufti wilayah, kata Ustaz tak nak jadi imam. Sudah. Saya termenung, saya lihat pada pengurusi ni. Saya kata pengurusi datang jumpa saya ni, pengurusi lain, pengurusi dipilih. Saya tak dipilih, saya dilantik. Takkan saya nak pergi jumpa mufti, saya bagi surat, saya nak letak jawatan ini, mufti akan tanya saya. Kata awak lah tulis surat, apa kesalahan saya, senaraikan, hantar kepada mufti. Dia kata tak berani. Mana dia ada berpuak-puak. Itu salah kita. Sebab itu kita lihat satu artikel yang ditulis dulu oleh Ashad Shukri pada 1925 tu, dia tulis satu tajuk cukup menarik. Machine gun lawan senapang. Dulu tulisan dalam bahasa Jawi, machine gun lawan senapang. Dia nak cerita apa? Nak ceritanya dalam situasi di kampung, walaupun kita nak betulkan keadaan di masjid dan kita berdepan dengan machine gun. Sebab peluru tu banyak tembak. Kita ni senapan, peluru satu. Sebab mulut kita satu, yang mulut lain tu ramai. Itu masalah AJK. Itu dibincang. Dia tulis itu saya cukup menarik. Dia kata, cara Pak Lebay nak isap darah orang kampung. Waktu tu dia mula bergaduh di kampung. Dia cerita dalam tulisan dia tu. Dia kata, Pak Lebay ni, dia cara dia nak isap darah orang kampung ni, dia berpakat dengan AJK lah. Dia menetapkan solat jenazah, rumah jauh bayar 5 pusing. Rumah dekat bayar 2 pusing. Dulu mahal tu. Doa kepala mayat RM1. Ini maknanya dia melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Maknanya kita nak buat sesuatu tu, kita kena ikut arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dipilih, mana dikeluarkan arahan oleh Jabatan Agama Islam Perlis atau Majlis Agama keluarkan arahan, kita sebagai AJK masjid, kita pengurusi masjid dan terlibat yang terima surat pelantikan tersebut, kita sudah terikat dengan peraturan tu. Ini sebagai seorang Islam, kita bercakap kita sebagai seorang Islam, ini tanggungjawab kita ialah dah terima apa yang perlu kita laksanakan daripada arahan yang datang kepada kita. Itu dari segi sudut kita sebagai seorang Islam. Kalau kita nak buat sesuka hati, kita tak boleh, kita mesti kena tanya Jabatan Agama juga. Boleh tak kami nak buat begini, menyalahi tak peraturan ini? Walaupun kita sudah mesyuarat, kita kemukakan pada Jabatan Agama untuk mendapat pandangan yang kedua. Sebab bila kita buat dulu tanpa tanya, dia jadi macam ni lah. Orang modified kereta. Yang ni Proton juga, dia modified Proton dia tu nak jadi macam Mitsubishi Lancer, Evo ke apa. Nak jadi Evo, dia bawa dengan penuh cermat. Nak masuk kanan bagi signal. Ikut kelajuan, sini 80 dia lari 80. Tapi kereta tu dia modified dengan sportnya semua sampai kat JPJ dia tahan. Dia tak, saya bawa semua ikut peraturan, semua baik. Kenapa kena tahan? JPJ kata kereta ni tak ikut spek yang asal, tak ikut peraturan. Tu kena saman tu. Begitu kita dalam hal urusan ni, mesti ada, kita tata cara kerja tu ada. Jangan kita langgar tata cara tersebut, walaupun kita nak buat benda baik,
Tapi tata cara tu tetap ada. Begitu adalah hal ibadat. Seronok kita modify ibadat. Tak ikut yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sentiasa berada dalam keadaan sangkaan Tuhan terima kok. Yahsabuna annahum yusinu sun'a. Allah sindir dan suah kafir. Mereka sentiasa sangka mereka buat yang